Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ta'alaina mik wa tawasuqu alaina suqu alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Akmal bak. Tuan-tuan dan saudara penonton rahmat Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan bernabi seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan saudara penonton rahmat Allah SWT, mari kita meninggalkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berserta berdakwah, serta mudah-mudahan serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lain dan tidak bukan, bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV pada Islam. Lokasi adalah di Surau Kabupaten Baru di Serang Sarawak. Akan dipenonton di konti di studio untuk di mana jua mereka berada. Sebuah rancangan program Tabiah Kitab Ramadan ini dibawakan khas kepada eksklusif untuk anda oleh dibawakan khas untuk anda oleh Tabung Petumar Majlis Islam Sarawak. Jangan lupa kewajipan puasa zakat anda bayar kifayah melalui potong gaji online di dalam talian kaunter tabung TBS. Anda tahu panduan TBS lalui www.tbs.org.my untuk melanjut di laman media sosial di Tabung Petumar Sarawak. Maturlah aplikasi tidak asnaf di iPhone App Store, Google Play Store. Pantuman tanggungjawab kita bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan juga sahabat penonton kita dan nama saudara di bidang kurangan media sosial kita. Anda boleh bersiaran langsung di TV Muhammad Saluran Astro 151 HD dan 161 4K UHD telah dikeluarkan di saluran My TV atau Unify 100 telah dikeluarkan. Anda boleh menonton streaman di YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram @tvmuhammad.hd. Sama-sama kita menyiapkan keluangan dekat platform media sosial kita. Boleh sama-sama kongsi lagi poin juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video on demand untuk manfaat dan sahabat yang juga. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta ke atas di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, baru nak buka TV sama-sama tontonan secara langsung di TV Muhammad. Anda boleh turun aplikasi Anycam lah dalam papan skrinnya.
Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak Jurama agama untuk berada di konti seluruh di negeri Sarawak. Antarkan soalan anda menerusi WhatsApp konti saya diaktifkan Ustaz Muhammad Fadilillah 0139906809. Anda akan tinggalkan soalan anda di Instagram dan YouTube TV Muhammad. Baik, Alhamdulillah kita bernota sekian pada hari ini untuk belajar untuk pengajian yang untuk tawakal amalkan tawakal dan amanah soleh. Mari kita buku bertajuknya disampaikan belajar pengajiannya paduan ibadah puasa dan sembahyang tarawih disusunan oleh Muhammad Azmi Wahab, Haji Abdullah Alawi, Haji Ismail, disutingan oleh Mas Nisabal, diterbitan Kol Agama Angkatan Tentera. Baik. Pada petang ini sampaikannya untuk bertajuknya di yang bahagian kedua ataupun tajuk-tajuk pada petang ini di bahagian kedua, orang yang berpuasa. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita sama-samanya untuk bertajuknya. Mari kita menghayati untuk belajar sampaikannya bertajuk perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Baik, kata-kata kebetulan. Yang pertama, bersuti bergam. Yang kedua, berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung asal tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, jium. Yang keempat, jimah. Yang keempat, melakukan hal-hal yang tidak boleh dihindari seperti menelan air liur, tebus jalan siksa, tepung dan seumpamanya. Dan orang-orang yang diharuskan berbuka puasa. Yang pertama, orang yang yang tidak berdaya untuk berpuasa. Baik, insyaAllah mari kita bersambung atau berehat dalam sebentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam rancangannya Tarbiyah Kitab Ramadan ini. Kita bersambung dalam gangguan dalam dipanggil atau dikeluarkan di sejarah korak mana dirumahkannya tersebut dalam di gangguannya. Maaf, kita tonton ni sekian. Mari kita akan sambung baliknya. Baik, yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang ketiga, orang yang sakit yang tidak berdaya berpuasa tetapi ada harapan sembuh. Yang keempat, orang musafir yang perjalanannya 2 marhalah, lebih kurang 56 patu, lebih kurang 92 km atau lebih, dan bukan bermusafir. Yang kelima, orang yang sangat lapar atau sangat dahaga yang membahayakan. Yang keenam, perempuan hamil atau menyusukan anak yang ditakutkan mudarat ke atas anaknya.
Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk penonton kita baru nak buka TV sama-sama untuk keluarga-keluarga, ibu bapa dan kita kawan-kawan dan rakan-rakan serta untuk dalam masuk dalam TV atau disiarkan. Baik. Baik, mari kita sama-samanya tajuk kata fahamkan malam petang ini sampai ke bertajuk hukum orang-orang yang diharuskan berbuka puasa. Hukumnya terbahagi kepada 3. Yang pertama, diwajibkan qada sahaja. Yang kedua, diwajibkan fiqyah sahaja. Yang ketiga, diwajibkan qada dan fiqyah. Baik, kita sama-sama penonton kita. Tajuknya orang yang bernama orang-orang yang diharuskan berbuka dan diwajibkan qada sahaja. Baik, mari kita sama-sama berikutnya. A. Orang sakit yang tidak berjaya berpuasa tetapi ada harapan sembuh. B. Orang musafir yang perjalanannya 2 marhala lebih kurang 56, patu lebih kurang 92 km atau lebih dan bukan kerana maksiat. C. Orang yang sangat lapar atau sangat dahaga yang membahayakan. D. Perempuan hamil atau menyusukan anak yang takut mudarat ke atas dirinya sendiri. Baik, mari kita sama-sama untuk belajar tersebut. Mari kita belajar dan berceramah kuliah ilmu kita untuk ada di konti sama-sama penonton yang dikurangkan. Baik, peringatan yang pertama, wajib qada puasa juga ke atas A. Perempuan yang ketatangan haid dan nifas. B. Orang yang meninggal berniat puasa. C. Sengaja mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. D. Orang yang mabuk dan pidam sepanjang hari. Yang kedua, puasa yang ditinggalkan hendaklah diqada sebelum menjelang di bulan Ramadan yang lain. Jika ia masuk bulan Ramadan yang lain, orang yang meninggalkan puasa itu hendaklah mengadakan puasa mengikut jumlah hari yang ditinggalkan dan berbayar fidyah sebanyak sejumpa lebih kurang 15 tahil. Tahilnya bersamaan 562.5 gram beras bagi tiap-tiap hari yang ditinggalkan jika menjangkau 2 tahun atau lebih, maka bilangan jubah jika akan bertambah mengikut tahun. Katakan si Umar meninggalkan puasa 4 hari pada tahun pertama dan tidak dikadanya sehingga masuk Ramadan tahun kedua, maka ia dikenakan tanggal 40 hari kada 40 hari ini tahun pertama, yakni masuk tahun kedua. Beras 4 jubah, 1 jubah sehari, 1 jubah 262.5 gram. Tanggal 4 hari kada 4 hari ini bagi tahun kedua, yakni masuk tahun yang ketiga. Beras 8 jubah, 2 jubah sehari, 1 jubah 262.5 gram. Begitulah seterusnya. Kiranya si Umar itu itu masih juga belum mengadakan puasanya, maka jumlahkanlah
kadar tahun yang belum dijelaskan puasa yang ditinggalkan itu dan kadar yang patut dikenalkan fidyahnya. Golongan orang-orang yang diharuskan berbuka dan diwajibkan qada dan fidyah. Perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan anak yang takutkan mudarat ke atas anak kiranya mereka berpuasa. Baik. Pada perhatian, mari kita sama-sama untuk belajar kita untuk kepada Allah SWT dengan melaksanakan tiga belukan yang sukakan untuk berceramah, yang untuk belajar, yang berdakwahkan dan amanah soleh. Baik. Silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Mari kita untuk belajar tersebut ilmu kita pada peraturan untuk berceramah yang disediakan. Baik. Pada malam ini sampaikan dan bertajuknya sebagai berikutnya. Dah belum habis lagi dah pada peraturan. Baik. Tajuknya orang-orang yang dikenakan membayar fidyah. 1. Orang yang terlalu tua yang tidak berjaya untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang ketiga, orang yang diwajibkan membayar qada puasa Ramadan tetapi ia tidak dapat membayar qadahnya. Itu dengan tidak ada apa-apa keusuran sehingga masuk bulan Ramadan yang lain. Yang keempat, orang yang mempunyai puasa yang perlu diqadam, kemudian ia mati sesudah ada peluang untuk membayar qadanya itu, tetapi ia melenggahkannya, maka diwajibkan fidyah. Baik. Peringatan bagi penonton kian. Fidyah puasa. Yang pertama, fidyah puasa ialah memberi bersedekah kepada fakir miskin dengan secubak beras bagi sehari berbuka puasa menurut peraturan yang tertentu. Yang kedua, jika seseorang tidak juga mengqadahkan puasanya sehingga masuk bulan Ramadan pagi kali kedua, ia wajib membayar fidyah sebanyak 2 cubak beras pagi setiap hari yang ditinggalkan di samping mengada puasa tersebut. Begitulah seterusnya. Yang ketiga, seseorang yang tidak dapat menunaikan qada puasa kerana usul umpamanya sakit sepanjang tahun, ia tidak diwajibkan membayar fidyah kerana keusuran tersebut, tetapi ia wajib mengqada puasa itu apabila ia telah berdaya dan dan sihat. Yang keempat, orang yang mempunyai qada puasa kemudian ia meninggal setelah ada peluang untuk membayar qadanya, ada 2 cara menyelesaikannya. Baik, tuan-tuan dan saudara rahmati Allah SWT, mari kita fokus untuk amalkan, untuk belajar atau bacaannya tersebutnya. Baik, kata-kata yang kebetulan. Baik. Dibayar dengan puasa yang dilakukan oleh wali si mati, iaitu kerapatnya. Yang B, membayar fidyah yang diambil daripada harta bersaka si mati, iaitu secubak beras bagi 1 hari puasa yang ditinggalkan. Yang kelima, puasa si mati harus dibayar oleh orang lain dengan
adanya wasiat si mati atau dengan adanya izin wali si mati. Baik, insyaAllah pada penonton sekian. Baik, baik kita sama-sama untuk kepada Allah SWT, tidak lain tidak bukan kita sama-sama yang untuk berabaikan, untuk belajar tersebut, untuk berceramah, kuliah berdakwahkan di konti. Baik, mari kita bersambung dan setelah kali kata-kata menceritakan si mati wali izin adanya dengan atau mati. Si wasiat adalah adanya dengan lain orang lain. Dibayar fidyah oleh harus mati puasa. Meninggalkan yang puasa hari satu bagi beras secumpak iaitu mati si mati bersaka antara daripada diambil yang fidyah berbayar fidyah di kerabatnya iaitu si mati wali oleh dilakukan yang puasa dengan dibayar. Baik, insyaAllah kita pada penonton sekian, baik kita untuk belajar tersebut kepada memulainya ada disampaikan tajuk pada malam ini telah disambungkan kepada dan setelah ini. Baik, mari kita sama-samanya untuk mari kita bersambung setelah dalam episod dalam kali ini. Mari kita dalam pengajarannya dalam diamalkan. Baik, mari kita disampaikan untuk bersambung. Baik, buku bertajuknya di Panduan Ibadat Puasa dan Sembahyang Tarawih, susunan oleh Muhammad Asmi Wahab Haji Abdullah Alawi Haji Ismail, disutingan oleh Masni Sabar Kol Agama Angkatan Tentera. Baik, mari kita belajar kata-kata kebetulannya tersebut. Ibadat puasa ialah satu nikmat yang amat besar dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang merupakan salah satu amalan yang dapat digunakan oleh untuk menolak tipu daya syaitan, mengecewakan angan-angannya dan untuk mematahkan segala usaha musuhnya. Tegasnya puasa memainkan peranan sebagai penting atau berisai kepada kekasih Allah. Wasilah syaitan adalah berupa syahwat. Ini menjadi lebih kukuh dengan jalan makan. Oleh yang demikian, puasa yang diamalkan dengan cara yang betul berupanya menghancurkan wasilah syaitan sekaligus mendidik manusia menjadi orang yang sabar. Walaupun mulut orang yang berpuasa itu berbau busuk, tetapi sebenarnya di sisi Allah baunya lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Risalah kecil ini cuba menerangkan syarat-syarat puasa lahiriah dan batinar, serta perkara rukun dan sunat, dengan harapan ia akan membantu pada membaca, memahami selok belok puasa seterusnya menjadi panduan untuk melaksanakan ibadat ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan petunjuknya. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, baik rancangan penonton program Tabiah Kitab Ramadan ini telah disampaikan ni. Jika tidak pada lagi, maaf, sorry. Dan juga tidak dilupakan kita pada penonton kecurungan besarnya Nabi Muhammad SAW yang semulia-mulia seluruhnya serta atas keluarga dan segala alam. Baik, tadi disampaikan ucapan penonton sahabatnya. Mari kita di keluangan media sosial kita, anda boleh sidang secara langsung di TV Muhammad di saluran Astro 100, di My TV atau Unify di saluran Astro 1 di saluran Astro 151 HD dan 161 dalam 4K UHD telah dikeluarkan dari penonton
dan juga di streaman ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram TV Muhammad HD. Sama-sama kita kurangan dekat platform media sosial kita. Anda boleh kongsikan lagi poin ini. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini atau boleh dikeluarkan di keluarga dan anak-anak ibu bapa. Kita sekarang rakan-rakan serta untuk manfaat dan sahabat juga. InsyaAllah kita pada petang ini taman yang disampaikan untuk bersiaran langsung tabiah kitab Ramadan ini pada setiap Isnin hingga Khamis jam 6 petang. Dalam siaran ulangannya pada esok hari Selasa hingga Jumaat jam 7 pagi. Anda boleh penonton di sejarah langsung di TV Muhammad. Baik, insyaAllah kita tontonan TV Muhammad sentiasa Motor aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Website Academy. Kita penonton sekarang di video on demand di banyak video semula. Mari kita tontonan tazkirah. Mari kita tontonan ini tazkirah Ramadan atau boleh tabiah kitab Ramadan. Baik, jumpa serta dan sebagainya. Hashtag tabiah Ramadan bersama TV Muhammad. Hashtag TV Muhammad 100, hashtag Ustaz Muhammad Fadillah. Mari kita hashtag tabiah kitab Ramadan. Wallahu a'lam. Sekian walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.